Okey pelajar, cikgu akan terangkan latihan. Untuk kali ini kita lihat latihan untuk bab 6 yang belum dibincangkan. Yang belum dibincangkan, iaitu kita cuba lihat soalan nombor 33, yang bukan melibatkan pengiraan lah. Iaitu 6 berkaitan dengan larutan piawai, penyediaan larutan piawai, soalan nombor 33. Soalan nombor 33. Kita lihat contoh di sini. Ada gambar rajah yang diberikan. Selepas semua kalium hidroksida dituangkan ke dalam kelalang volumetrik, Bika mesti bilas beberapa kali dengan air suling. Selepas setiap kali bilas, semua air dimasukkan ke dalam kelalang volumetrik. Kenapa nak kena bilas? So jawapan dia ialah untuk memastikan semua natrium hidroksida dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik, supaya tepat, kita dapatkan isi padu yang tepat. Kalau tidak bilas, so masih ada sisa baki dalam kelalang volumetrik. So dekat sini langkah untuk bilas bika tersebut sangat perlu. Seterusnya soalan B. Mengapa kelalang volumetrik ditutup setelah larutan piawai disediakan? Selepas kita dah sediakan larutan piawai tersebut, mesti tutup, ada penutup dia. Kenapa? Nak elakkan larutan tumpah semasa kita goncangkan atau terlangkupkan dia dan tonggang terbalik dia. So tak nak bagi dia tumpah, tak nak bagi larutan yang disediakan tu tumpah. Next. C. Mengapa air suling ditambahkan setitik demi setitik? Yang ni sebelum dapat pada tanda senggatan, perlu titiskan air suling. Sebelum tu kita masuk pakai botol air suling ataupun transfer je pakai melalui corong turas. Kat sini sebelum sampai tanda senggatan perlu titikkan setitik demi setitik. Kenapa? Nak dapatkan isi padu natrium hidroksida yang tepat, supaya tidak melepasi tanda senggatan. Kita hati-hati supaya dia betul-betul tepat pada tanda senggatan. Kemudian mengapa perlu goncang larutan setelah semua air ditambahkan? Yang ini setelah habis ataupun capai tanda senggatan, perlu tutup, kita perlu goncangkan, kita langkupkan dia, tonggang terbalikkan dia. Kenapa? Nak bagi natrium hidroksida tadi tu dilarutkan dengan sekata dengan air suling. Seterusnya kita tengok 6.62. Yang ini latihan semua cikgu dah terangkan, dah bagi jawapan dan dah terangkan bagaimana nak kira. Tak ada masalah. Kita pergi kepada soalan yang melibatkan ini pengiraan pun tak ada masalah lah. Semua melibatkan pengiraan telah cikgu terangkan dalam pelajaran sebelum ni. Dalam slide sebelum ni cuma melibatkan formula sahaja. Kira. Kita tengok kepada soalan penetralan. Yang ni pun untuk latihan 37, formula semua pelajar dah tahu tulis. Dah boleh tulis formula atau persamaan kimia yang seimbang. Kita pergi kepada soalan teori kalau ada. Soalan 38 iaitu soalan kebat. Seorang petani mendapati sayur-sayurannya tidak tumbuh dengan baik kerana tanah tidak subur, iaitu berasid. Tanah tu berasid. Jadi sebagai seorang pelajar kimia, bagaimana nak bantu petani tersebut? Kita tahu tanah tu berasid. So dari segi seorang pelajar kimia, kita tahu untuk menetralkan tanah yang berasid mesti gunakan bahan atau alkali, atau base. So salah satu contohnya kita boleh guna kapur, serbuk kapur, iaitu taburkan kalsium oksida. Ini betulkan spelling, oksida bukan oksida. So kalsium oksida iaitu kapur, serbuk kapur tabur pada tanah kerana dia bersifat alkali atau base tu dapat mengurangkan keasidan tanah atau terus boleh menetralkan keasidan tanah. So bila dia dah neutral, bolehlah ion nitrat tu diserap oleh akar apabila larut dalam air.
Okey, nombor 2 berkaitan dengan obor-obor obor-obor iaitu sengat obor-obor alkali. Okey, pelajar perlu tahu bahawa sengat obor-obor adalah beralkali dan jika kena sengatan tersebut boleh sakit. So bagaimanakah nak kurangkan kesakitan? 3 sebab cadangan. Kena bagi satu bahan, cadangkan satu nama bahan dan nak untuk kurangkan sakit. Dan kenapa awak pilih bahan tersebut? Jadi sebabkan dia beralkali, kita mesti gunakan asid lemah lah, asid lemah untuk menetralkan atau mengurangkan sakit sengatan tersebut. So kita boleh pakai cuka. Cuka ni dalam nama kimianya ialah asid etanoik. Okay. Kenapa? Ada 3 poin. Yang pertama, kita bagi tahu bahawa bahan ini yang kita dipilih ni iaitu asid etanoik. Bahan tersebut iaitu asid etanoik adalah asid lemah. Ia boleh menetralkan alkali dan tidak menghasilkan banyak haba. Sebab kita guna asid lemah, kenapa? Sebab tak nak bagi dia keluarkan banyak haba kerana boleh menyebabkan kakisan kalau guna asid kuat. Seterusnya kita pergi kepada penitratan. Ini ialah susunan. Kita tengok soalan 39. Susunan radas pentitratan larutan kalium hidroksida dengan asid sulfurik. Jadi dah bagi bahan-bahan. Semua kita masukkan asid sulfurik ke dalam larutan kalium hidroksida. Dia tanya perubahan warna larutan dalam kelalangkun. So jawapan dia boleh bagi tahu warna merah jambu tukar kepada tidak berwarna. Jika dia dah mencapai takat akhir, warna merah jambu iaitu yang dalam kelalangkun ni asal warna merah jambu sebab kita dah tambah phenolphthalein. So, bila dia dah capai takat akhir, dia akan jadi tidak berwarna. So, apa nama garam yang terbentuk? Daripada nama asid dan alkali, iaitu kalium. Sulfurik tukar kepada sulfat. So, nama garam ialah kalium sulfat. Jenis tindak balas ialah peneutralan. Tuliskan persamaan tindak balas. Tuliskanlah asid sulfurik, formula dia ialah H2SO4. Kalium hidroksida KOH, dapat garam, kalium sulfat dan air. Dah tulis persamaan, seimbangkan. Tengok bilangan hidrogen, bilangan sulfat atau sulfur, bilangan oksigen dan bilangan kalium. Ikut turutan satu per satu. Untuk pengiraan, guna formula MAVA bahagi MBVB sama dengan A bahagi B. So A di sini ialah 1, B ialah 2. Masukkan dalam formula, awak akan dapat kemolaran ialah 0.08 mol DM padu. Ini jawapan. Maklumat semua ada dalam soalan tadi. Dia dah diberikan dalam soalan tadi. Seterusnya. Soalan seterusnya dia kata jika asid hidroklorik digunakan untuk mentitrat 50 cm padu kalium hidroksida, dapati isi padu yang diperlukan adalah 2 kali. Kenapa? Kalau eksperimen ni kita tukar menggunakan kat sini asid hidroklorik digunakan untuk mentitrat 50 kali. Dapati asid hidroklorik ni kalau kita tukar tadi guna asid sulfurik, sekarang pakai asid hidroklorik. Jadi isi padu asid hidroklorik yang kita tukar ni 2 kali ganda daripada isi padu asal asid sulfurik. Kenapa? Kenapa? So, jawapan dia, ni 2 markah. Kerana bezanya ialah asid hidroklorik ni, kategori dia ialah jenis monoprotic acid. Tetapi asid sulfurik ialah diprotic acid. Tengok pada formula lah. Di mana untuk asid hidroklorik, dia mengayon dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen tu 2 kali ganda berbanding dengan asid hidroklorik. Itu sebab dia. Itu dia punya penerangan. Untuk soalan 40 pengiraan, tak ada masalah. Soalan 41. 41 refer kepada nilai pH dengan kepekatan berlainan. So asid hidroklorik ni ialah asid kuat. Dia nak maksud asid kuat. So terus tulis maksud dia lah. Asid yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Dapat 1 markah.
ramalkan kepekatan asid hidroklorik pada nilai pH 4. So sekarang dia bagi 1, 2, 3. Ini bacaan dia punya kepekatan. So bila nak ramalkan, tulis nilai pelajar. Okey, nilai kepekatan itu dan unitnya. So di sini turutan kepekatan 0.1, 0.01, 0.001 dan mestilah yang ketiga untuk nilai pH 4 ialah 0.0001 mol desimeter padu. So tuliskan nilai dan juga unit. Seterusnya untuk pengiraan. Okey, hitung isi padu asid hidroklorik. Okey, nak neutralkan 1000. 1000 asid hidroklorik pada pH 3. Okey, pH 3 dia punya kepekatan ialah 0.01. Masukkan dalam persamaan. Okey, dia bagi isi padu 1000. So, okay, untuk 1000 ni perlulah tukar kepada, nampak ni, tukar kepada desimeter padu. Kita bahagi dengan 1000. Okey, bahagikan dengan 1000. Okey, dan dia dah bagi tahu, okey, ni. Okey, 0.1 dia punya kepekatan asal. So, gantikan sahaja, cari isi padu yang diperlukan. So, awak akan dapat 10. Okey, 10 cm padu. Okey. Okey, yang ini pula, okey, terangkan kenapa nilai pH berbeza. Okey, nilai pH berbeza tetapi walaupun kepekatan dia sama. Okey, apa yang bezanya ialah asid yang berbeza. Satu asid lemah, satu asid kuat. So, penerangan kedua-dua awak terangkan yang asid hidroklorik ni dia asid kuat kan. So, dia mengayon lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala asid etanoik ialah asid lemah. So, bila asid lemah dia mengayon separa lengkap menghasilkan kepekatan ion yang rendah. So, that's why nilai pH-nya berbeza. Okay, seterusnya, okay, yang ini tulis persamaan. Okay, ini tak ada apalah. Okay, persamaan antara pelambung 2 nitrat dengan asid hidroklorik. Okay, akan dapat garam yang bernama pelambung klorida. Okay, pelambung 2 klorida. Tulis persamaan dan awak kena seimbangkannya persamaan. Okay, untuk kira jisim, first kali kira bilangan mol. Okay, kira bilangan mol. Guna MV per 1000. Okay, MV per 1000. Okay, daripada sini kita boleh dapat maklumat V ialah 100. Okay, M ialah 0.1. Gantikan dapat bilangan mol. Kemudian daripada persamaan kita tengok ratio. Okay, ratio untuk di sini kita nak jisim pelambung 2 klorida. So, ambil pelambung 2 klorida bandingkan dengan bilangan mol yang kita tahu iaitu asid hidroklorik. Okey, itu 2 mol menghasilkan 1. So, ratio tadi daripada bilangan mol, okey, dapatlah bilangan mol pelambung 2 klorida iaitu 0.01. So, nak kira jisim sama dengan mol darab dengan jisim molar. Jisim molar ni kira satu-satu. PB berapa, Cl berapa darab 2. So, awak akan dapat 1.39 gram. Okey. Okay, yang akhir sekali ialah soalan nombor 43. Okey, nama bagi radas X. Okey, radas X ni ni bawahnya labelnya ialah kelalangkun. Jenis tindak balas, okey, peneutralan. Okey, sebab kita ada asid, kita ada alkali, iaitu peneutralan. Kaedah, okey, bila dia tanya kaedah ialah pentitratan. Okey, perubahan warna merah jambu tukar menjadi tidak berwarna. Okey, menjadi tidak berwarna. Okey, persamaan tindak balas, okey, asid tambah alkali, okey, akan dapat garam iaitu natrium klorida dan air, kemudian awak seimbangkan. Nama garam terbentuk, okey, tulis nama betul dia ialah natrium klorida. Okey, so untuk kali ini, okey, saya dah terangkan dan bincang sampai soalan 43. Okey, nanti okey, pelajar boleh buat modul dan lengkapkan. Okey, terima kasih.